Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnianya dapat kami bertemu pada hari ini bagi membentangkan subjek kami, dan juga saya ingin terima kasih kepada guru subjek iaitu Ustaz Fauzi bin Yusof selaku guru subjek bagi kursus GPIM 1022. Bagi memulakan pembentangan kami pada hari ini yang bertajuk Akhlak Mulia Masyarakat Sejahtera, eloklah kita berkenalan dengan ahli kumpulan kami. Jadi nama yang diberi Muhammad Almudin bin Anwar. Saya Muhammad bin Abdul Razak. Nama saya Muhammad Hakim bin Ramli. Jadi mari kita mulakan dengan definisi akhlak. Okey, baiklah. Pertama sekali, tajuk kami pada hari ini adalah akhlak mulia masyarakat sejahtera. Macam mana dapat dikatakan akhlak mulia masyarakat menjadi satu masyarakat yang sejahtera? Baiklah, kita akan pergi kepada pendefinisian akhlak itu sendiri. Okey, akhlak kita dapat tengok secara istilah daripada Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa akhlak adalah satu sifat baik dan memiliki sifat akhlak yang sebaliknya juga. Maksudnya akhlak ni ada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Jadi daripada Imam Ghazali, jika peribadi seorang itu baik, maka akhlak dia baik. Jika peribadi seseorang itu buruk, maka akhlak dia pun turut menjadi buruk. Baik, kita pergi kepada dari segi akhlak, dari segi istilah dari bahasa. Daripada bahasa, akhlak ini berasal daripada perkataan khuluq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Jadi kita dapat tahulah secara amnya bahawasanya khuluq ni adalah perangai, sifat. Jadi boleh dikatakan akhlak ni sinonim dengan sifat, perangai dan tabiat yang kita dah lakukan. Baik, daripada segi istilah tanpa rujukan pula ataupun istilah bahasa, akhlak adalah satu sifat yang tertanam dalam jiwa daripadanya, timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Maksudnya akhlak ni dapat dikatakan sebagai satu benda yang natural, yang semula jadi, yang datang daripada diri kita. Okey, baiklah. Sumber utama rujukan ni, akhlak ni daripada kitabullah, iaitu Al-Quran lah, kitabullah yang menguraikan secara terperinci apa itu akhlak. Dalam kamus Al-Mu'jam dimuatkan dalam Al-Quran juga membawa maksud tentang akhlak. Maknanya dalam Al-Quran pun dah sebut tentang akhlak ni sendiri. Jadi begitu pentingnya akhlak ni sampai Allah sendiri yang memperingatkan kita dalam Al-Quran. Baiklah, firman Allah yang membawa maksud, dan sesungguhnya engkau benar-benar beri perkerti yang agung, budi perkerti yang mulia. Maksudnya daripada situ Allah dah berfirman bahawa Rasulullah ini adalah sebaik-baik manusia dari segi akhlaknya dan sebagainya. Baiklah, kita masuk kepada pendefinisian akhlak yang disokong lagi dengan hadis. Maka kukuhnya pendefinisian akhlak ni Allah dah sebut, Rasulullah dah sebut dari segi hadis. Baiklah, dari segi hadis pula daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu semula-mula manusia dari sudut akhlak je. Kita tahu kan Sayyidatina Aisyah ni siapa? Sayyidatina Aisyah ni adalah isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi rapatnya sehingga kan Aisyah sendiri yang mengatakan bahawa Rasulullah ni adalah semulia-mulia manusia dari sudut akhlak, yang mana budi pekertinya sangatlah baik. Jadi saya dapat rumuskan daripada pendefinisian akhlak ni, kita dapat tahu dua makna akhlak dari segi istilah dan dari segi bahasa. Jika budi pekerti kita baik, maka akhlak kita akan baik dari segi istilah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Manakala daripada segi bahasa pula, al-khuluq. Al-khuluq itu sendiri membawa maksud peribadi, perilaku dan sifat seseorang itu sendiri. Jadi secara amnya kita dapat tahu akhlak ni adalah peribadi yang kita lakukan sendiri. Jika kita berperibadi baik, maka akhlak kita akan menjadi baik. Jika kita berperibadi buruk atau perilaku buruk, maka akhlak kita turut akan menjadi buruk. Baiklah, kita akan pergi kepada aspek-aspek akhlak seorang muslim ini dalam menjadikan masyarakat itu sejahtera. Baiklah, kita akan pergi kepada isu yang pertama. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terdapat beberapa aspek yang menyokong akhlak mulia masyarakat sejahtera. Jadi saya akan menyebut berkaitan dengan akhlak
akhlak dari segi ekonomi. Apa itu akhlak dari segi ekonomi? Okey, baiklah. Ekonomi Islam ialah satu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan menguruskan sumber-sumber untuk kepentingan diri dan juga kepentingan masyarakat bagi mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini petikan ambil daripada Hailani Mufti Tahir. Jadi apa yang saya dapat beritahu kepada semua pendengar, kita tahu bahawa ekonomi ni merupakan satu benda yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Bukan itu sahaja, ia juga dapat membentuk akhlak-akhlak yang mulia dalam diri kita. Sebagai contoh, dapat membentuk akhlak yang amanah, akhlak mulia, sopan santun dengan orang lain. Bagaimana yang berlaku pada hari ini, Islam ni amat menggalakkan penjual dan pembeli ni berkomunikasi dalam bahasa yang sopan santun dan juga menggunakan kata tertib yang betul. Sebagai contoh, Islam mewajibkan akad jual beli, iaitu adanya sebutan jual dan juga beli daripada pembeli dan juga penjual lah. Jadi kita dapat tahu bahawa ekonomi ni sangat mementingkan akhlak mulia. Jadi secara tak langsung, apabila kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan kepada penjual dan juga pembeli, kita dapat membentuk akhlak yang mulia dalam diri kita. Di samping itu, kita juga dapat membentuk masyarakat yang sejahtera oleh kerana penggunaan bahasa yang sopan. Okey, berkaitan dengan amanah bermaksud penjual dan pembeli bersikap jujur dan tidak menipu dalam perniagaan. Sebagaimana kita tahu, jujur dan tidak menipu ni merupakan akhlak yang mulia. Jadi apabila berkaitan dengan ekonomi, mesti ada berkaitan dengan jual beli. Jadi apabila sikap jujur dan tidak menipu ni diterapkan dalam diri kita, saya yakin bahawa akhlak diri seseorang maupun kemasyarakatan itu sendiri akan meningkat. Jadi ia berkait rapat dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu akhlak mulia masyarakat sejahtera. Dan seterusnya, ihsan. Ihsan bermaksud peniaga menjalankan aktiviti perniagaan dengan mengambil kira semua aspek kemasyarakatan dan keberkatan daripada Allah SWT di samping mendapatkan keuntungan. Okey, apa yang saya boleh kaitkan dekat sini, kita sebagai seorang penjual dan pembeli kena ada sikap bertolak ansur ataupun dalam erti kata mudah yang sering berlaku pada hari ini, iaitu derma dan tidak. Kita sebagai seorang penjual, kita boleh memberi sedikit potongan harga ataupun kita sedekah kita punya hasil jualan kepada orang lain kurang berkemampuan, ataupun setiap hari Jumaat kita akan melakukan kita akan memberi hasil jualan kita kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi dengan pemberian itu akan meningkatkan akhlak dalam diri kita, iaitu akhlak pemurah, akhlak baik hati, akhlak mulia lah dalam diri kita. Okey, selain pada itu, penjual dan pembeli hendaklah bertolak ansur sekiranya timbul sebarang perkara yang tidak diingini. Okey, jadi apa yang saya dapat beritahu kat sini, saya percaya bahawa semua penjual dan peniaga tidak mahu dan kalau boleh nak elakkan daripada sebarang yang tak diingini ataupun perkara yang tidak ingin berlaku itu terjadi kepada diri mereka. Jadi apa yang kita boleh lakukan sekiranya perkara itu tak juga berlaku. Jadi kita perlu menanamkan sifat sabar dalam diri, bertolak ansur dengan orang lain. Apabila mereka melakukan kesalahan, kita boleh memberitahu secara lemah lembut apa kesalahan mereka lalu lakukan dan boleh bermaaf-maafan. Jadi yang terakhir sekali, perniagaan hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar perniagaan dijalankan itu berkembang dan maju. Jadi dalam aspek ekonomi juga, Islam menekankan sifat bersungguh-sungguh dalam berniaga. Jadi apabila adanya sifat bersungguh-sungguh dalam perniagaan, mesti jelaslah bahawa ekonomi ni akan meningkat. Ekonomi akan meningkat seteru membentuk akhlak yang mulia. Jadi itu sahaja daripada saya. Baiklah, kita akan masuk akhlak dari segi politik. Baiklah, akhlak juga merupakan asas pemerintahan politik Islam. Baiklah, bila kita disebutkan dengan akhlak ataupun perilaku dari segi politik, baiklah, mestilah kita akan memilih politik ataupun ahli-ahli politik yang menggunakan akhlak yang bagus. Betul tak? Jika peribadi mereka bagus, jadi cara kepimpinan mereka yang memimpin juga akan menjadi bagus. Negara yang dipimpin juga akan menuju ke arah kebaikan.
Baik. Jadi, tanpa nilai akhlak yang benar, gambaran tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran akan menjadi kabur. Maksudnya, macam mana ada satu hadis yang menyatakan, jangan jadikan orang yang jahil sebagai pemimpin. Betul. Jika orang yang akhlak buruk, peribadinya buruk, kan, maka akan menjadi benda-benda tak baik lah. Jika seorang pemimpin tu buruk akhlak, maka apa yang dipimpin akan menjadi negatif juga. Okey, contohlah, kita bagi contoh pada hari ini. Contoh macam Israel sendiri. Negara Israel yang sedang berlaku dan tengah hangat peperangan dengan Palestin. Disebabkan pemimpin dia yang buruk, akhlak yang tidak memberi kemanusiaan, yang tidak ada orang kata common sense langsung terhadap sekitaran, dah menjajah tanah orang, dah ambil tanah orang, bunuh orang pula tanpa belas kasihan. Jadi dengan adanya pemimpin yang macam tu, pemimpin yang negatif, pemimpin yang memang tidak mempunyai akhlak, maka negaranya juga mencerminkan negara itu. Negara itu dapat dilihat daripada pemimpinnya. Jika pemimpinnya bagus, mempunyai perilaku dan akhlak yang baik, maka negara itu dianggap sebagai satu negara yang baik. Macam mana negara Turki? Said Erdogan. Okay. Dia bagus, dia baik. Jadi negara Turki kita dapat tengok dari segi yang positif. Baiklah, akhlak juga menjadi asas pemerintahan. Mestilah meliputi hal-hal pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Jadi, jika perilaku seseorang mestilah akan dikaitkan dengan pelbagai aspek. Aspek-aspek sekeliling dia, fizikal dia, peribadi dia sendiri. Jadi, keluarga dia kena bagus. Masyarakat kena bagus. Bila diri dia bagus, keluarga dia bagus. Bila keluarga dia bagus, masyarakat sekeliling dia pula akan bagus. Masyarakat bagus, negara bagus. Jika negara bagus, negara-negara serantau ataupun antarabangsa juga turut menjadi bagus. Itulah dapat dikatakan besarnya kuasa akhlak ni. Seorang pemimpin memerlukan akhlak yang bagus untuk mentadbir negara. Baiklah, dua perkara yang menyebabkan mereka mudah tergelincir atau menyeleweng daripada pemerintahan yang benar. Pertama ialah nafsu. Nafsu amarah bisu. Okey. Nama amalu binyat. Nama likri meri'in manawa. Maksudnya sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Jadi benda kita nak buat itu bergantung pada niat kita. Jadi tak ada istilah kita buat tak sedar. Mesti perbuatan tu bergantung pada niat. Setiap yang berlaku mesti ada sebab. Jadi jika niat dia untuk nafsu, kekuasaan menyebabkan seorang itu mudah lupa daratan. Contohlah, bila dia dapat kuasa, dia lupa daratan, dapat duit, dikabur dengan duit. Sebab apa? Sebab orang bayar kat dia. Jadi pemimpin, orang yang besar, dihormati, dia dikaburi oleh benda itu. Jadi akhlak dia, pribadi mulia dia, sifat kemanusiaan hilang. Sebab apa? Sebab orang beri kepercayaan kepada dia dan dia boleh lakukan sesuka hati. Baiklah, yang kedua, dalam diri manusia ada sifat nafsu kepentingan diri. Macam mana kita bagi tahu tadi? Kepentingan diri adalah satu pembunuh kepada diri kita sendiri. Dan jika kita mementingkan diri sendiri, kita tak akan hiraukan keadaan sekeliling. Kita akan hiraukan masyarakat di sekeliling kita. Jadi, jika kita memilih seorang pemimpin yang mempunyai akhlak yang sangat-sangat tidak baik, yang buruklah boleh dikatakan, maka negara yang dipimpin itu sendiri akan hancur, akan ranah. Sebagai contoh sekarang ni lah, negara Israel. Tak, saya tak katakan negara sebab Israel bukan negara. Jadi boleh dikatakan di situ. Betul tak? Jadi itulah kita boleh tengok contoh yang betul-betul dah terpapar dalam diri kita dari akhlak dari segi politik. Okey, baiklah kita masuk kepada isi yang seterusnya. Okay, baiklah. Terima kasih Amar. Bagaimana kita tahu Islam adalah agama yang memberi perhatian kepada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat dan hubungan antara manusia dan manusia. Bagaimana kita tahu Allah sangat menuntut kita menjaga hubungan antara manusia dengan Allah, tapi bukan sahaja antara manusia dengan Allah tetapi antara manusia dengan manusia. Okey, baiklah. Akhlak dari segi sosial pula merujuk kepada nilai-nilai, norma-norma yang memandu bagaimana seseorang berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Apa yang saya dapat fahami daripada ayat ni, kita dapat tahu bahawa akhlak dari segi sosial ini melibatkan terutamanya dalam kalangan masyarakat. Baiklah. Dalam bidang sosial ini, Islam sangat menjunjung tinggi aspek tolong-menolong dan juga saling menasihati sesama manusia. Baiklah, macam saya dah cakap tadi, dalam aspek sosial ni
menasihati sesama manusia. Okey, seterusnya dalam pembinaan akhlak dan personaliti, faktor persekitaran terutamanya rakan sebaya memainkan peranan yang penting di dalam kalangan masyarakat ni, tentunya terutamanya dalam golongan remaja. Dalam memilih rakan-rakan yang betul sangatlah penting supaya dia dapat memandu kita ke arah jalan yang benar. Seterusnya, Islam adalah agama yang menuntut ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kebaikan kepada manusia. Bagaimana yang saya dah cakap sebentar tadi, Islam ni tidak mementingkan kepada hubungan antara Allah dan manusia dan manusia dengan Allah. Tapi kita perlu seimbang hubungan antara manusia dengan manusia. Sebab apa? Sebagaimana yang kita tahu, kalau kita ada buat salah dengan Allah, kita boleh minta maaf kat dia. Tapi kalau kita buat salah dengan manusia ni, kita belum tentu tahu dia maafkan kita betul. Betul. Okey, sebagai seorang mukmin, antara tugas utama kita ialah berdakwah kepada umat-umat Islam dan mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Okey, baiklah. Ini terdapat satu dalam Al-Quran daripada surah Al-Hujurat ayat ke-13. Apa yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran di sini, tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa ataupun masyarakat. Seterusnya, keutamaan takwa. Apa yang kita dapat rumuskan daripada maksud daripada dalil Al-Quran daripada surah Al-Hujurat ayat 13 ini ialah kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita hendaklah menghormati kepelbagaian budaya supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Bagaimana yang kita tahu, di Malaysia ni kita mempunyai pelbagai kaum. Jadi kita untuk mengukuhkan lagi hubungan dalam kalangan masyarakat tu, kita perlulah faham perasaan bangsa-bangsa kaum-kaum lain. Okey, baiklah. Yang terakhir, kita hendaklah berusaha untuk membaiki diri supaya menjadi insan yang bertakwa. Baik, terima kasih kepada saudara Hakim. Jadi saya akan teruskan perbincangan kami dengan akhlak dari segi pendidikan. Jadi pendidikan merupakan teras utama dalam membentuk peribadi akhlak mulia dalam diri pelajar. Jadi saya tekankan di sini kepada pelajar dan akhlak merupakan aspek penting dalam Islam. Pembelajaran yang sempurna akan melahirkan manusia yang mempunyai nilai akhlak dan budi pekerti. Oleh itu, pendidikan amat mempengaruhi pembentukan akhlak dan siasat pelajar. Baiklah, berdasarkan teks yang telah saya tulis, saya dapat simpulkan bahawa pendidikan ini merupakan tempat untuk membentuk para pelajar ni mempunyai akhlak yang mulia. Sebagaimana kita tahu, para pelajar akan pergi ke sekolah pada awal pagi dan pulang pada tengah hari. Jadi dalam tempoh mereka semasa berada di sekolah, amat penting bagi guru-guru untuk membentuk akhlak mulia dalam diri pelajar. Jadi manusia ini mempunyai berbeza berdasarkan persekitaran di mana mereka berada. Jika diri mereka ada dalam persekitaran dan pendidikan yang membantu ke arah kebaikan, maka mereka akan cenderung untuk menjadi baik. Manakala pendidikan yang berkualiti penting dalam aspek ini kerana ia akan membentuk diri seseorang itu. Okey, berdasarkan teks ni, kita tahu bahawa jika suasana pendidikan dan persekitaran yang berada dalam diri pelajar akan mempengaruhi diri pelajar tersebut, akhlak pelajar tersebut. Secara mudahnya untuk kita faham, apabila suasana di sekolah dalam sopan santun, guru-guru sering menyebut perkataan-perkataan yang bagus, memuji pelajar. Jadi secara tak langsung, ia akan memberi kesan kepada pelajar. Jadi guru sangat mainkan peranan yang penting untuk menjadi contoh kepada anak pelajar dalam sisi PDP iaitu pembelajaran dan pengajaran maupun di luar kelas. Jadi bukan ditujukan semasa berada dalam sekolah maupun di luar kelas. Seperti mana yang kita tahu, guru semasa di luar daripada waktu belajar juga akan dipandang sebagai seorang guru. Jadi mereka ni berperanan penting untuk mengajar kepada orang lain supaya mempunyai akhlak yang mulia. Manakala akhlak yang mulia boleh dibentuk sekiranya para guru maupun ibu bapa sering mengajak anak murid untuk melakukannya.
Jadi seperti mana kita tahu, masa dengan guru-guru dan masa dengan ibu bapa ni lebih ditekankan kepada pelajar. Jadi apabila ibu bapa di rumah, manakala guru di sekolah mengajak anak mereka untuk melakukan kebaikan seperti memberi derma, menolong orang yang lebih tua, memberi salam kepada orang yang lebih tua daripada mereka. Jadi secara tak langsung perkara ini akan berterusan. Jadi itu saja daripada saya akhlak dari segi pendidikan. Baiklah, terima kasih Amin. Kita akan pergi kepada akhlak dari segi kebajikan. Silakan. Okey, baiklah, kita berbalik pada akhlak dari segi kebajikan. Kebajikan bermaksud setiap budi pekerti dan akhlak terpuji oleh seorang Muslim dalam setiap aspek kelakuan hidupnya. Di sini kita dapat rangkumkan bahawa kebajikan ni tidak memfokuskan hanya kepada berbuat baik, tapi terbuka dalam banyak faktor-faktor dan aspek-aspek. Seterusnya, kebajikan tidak hanya memfokuskan kepada kelakuan yang baik kepada manusia sahaja. Sebagaimana yang kita tahu, kebajikan ni kita buat kepada segala makhluk Allah, tak kira lah haiwan ke, tumbuhan ke, pada alam semula jadi. Okay, antara contoh kebajikan ialah menolong orang yang sedang kesusahan, mendoakan dan bersantun kepada orang tua, membantu pembangunan atau menyumbang dalam pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan bangunan yang lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita nak bagi contoh ni, terdapat banyak sangat contoh yang kita boleh buat dalam kebajikan ni kepada masyarakat, tapi kita tahulah kebajikan ni adalah berbuat baiklah kepada masyarakat, tak kira lah orang tu susah ke, senang ke, tapi terutamanya kepada anak yatim ataupun orang yang miskin. Okey, baiklah, kat sini ada satu dalil Al-Quran daripada surah Al-Imran ayat 104. Apa kandungan ayat ni ialah menyampaikan dakwah bagi menyebarkan agama Islam. Di dalam dalil ni telah menyatakan bahawa sebagai seorang Muslim kita bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah ataupun sebar agama Islam kepada orang bukan Muslim ataupun orang Muslim. Terusnya ialah mengajak manusia melakukan kebaikan, amar makruf dan mencegah daripada melakukan kejahatan, nahi munkar. Okey, apa yang kita dapat pengajaran daripada maksud ayat surah Al-Imran ayat 104, sebagai seorang mukmin, antara tugas utama kita ialah berdakwah kepada Islam. Seterusnya, manusia melakukan kebaikan dan mencegah dari melakukan kemungkaran. Okey, dan seterusnya tugas melaksanakan amar makruf dan nahi munkar ini adalah tanggungjawab bersama mengikut kemampuan dalam bidang masing-masing. Okey, itu saja. Baiklah, kita sudah berada di penghujung perbincangan ataupun persembahan pada hari ini. Baiklah, rumusan tentang akhlak mulia merupakan perkara yang amat diberatkan, bahkan agama Islam juga mementingkan akhlak yang mulia. Dengan pewujudan akhlak ini secara langsung dapat membentuk masyarakat yang sejahtera dalam kalangan mereka. Akhirnya, kehidupan akan lebih diberkati oleh Allah SWT. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan daripada semua aspek yang kita dah dengarkan tadi, rakan-rakan saya, okay, kita ada akhlak dari segi ekonomi, akhlak dari segi politik, sosial, pendidikan, kebajikan. Jadi akhlak ni ada banyak lagi aspek. Jadi aspek yang kita ambil pada hari ini boleh dirangkum jika kita mengadakan ataupun menjalankan aspek-aspek ini dengan akhlak yang baik, maka insya-Allah masyarakat di sekeliling kita, negara kita turut akan jadi mendapat impak positif. Jika ekonomi baik di Malaysia, saya bagi contoh pada negara kita sendiri, jika ekonomi kita tidak mengamalkan riba, penipuan dan sebagainya, maka kita sudah bebas ataupun akhlak-akhlak yang terpuji, nilai-nilai murni yang bagus tidak dalam ekonomi. Maka dalam politik, pemimpin-pemimpin yang baik, mengutamakan rakyat dan sebagainya, maka negara dan masyarakat turut akan menjadi sejahtera. Jika dalam segi sosial pula, orang sekeliling kita baik, orang tu datang bagi salam kat kita, datang tak cari gaduh, jadi kita pun akan baik dengan orang. Betul, itu yang kedua. Dari segi aspek pendidikan, dari segi menanam dan mendidik anak-anak bangsa, maka generasi akan datang akan mendapat akhlak yang baik jika
pendidik, dia baik juga. Betul tak? Manakah meletup buluh biarlah dari debu, dia bakal patah kan. Jadi kenalah didik anak ini dengan menggunakan akhlak yang baik. Dengan apa? Menjadi role model dan menjadi contoh pada mereka. Dan kebajikan juga. Jika kita tolong orang, kita bantu orang yang susah, nilai-nilai mulia akhlak kita, akhlak terpuji, maka orang lain pun akan rasa macam wow, dia boleh buat baik. Jadi dia akan menjadikan itu sebagai contoh dari segi aspek kebajikan. Jadi dapat kita rumuskan daripada aspek-aspek pada hari ini, daripada penerangan dan perbincangan kita pada hari ini, bahawa akhlak adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan. Yang mana akhlak juga mencerminkan diri kita, mencerminkan jati diri, mencerminkan sifat kita, manakala kita ni buruk ataupun baik. Jadi baiki akhlak kita, jerumuskanlah diri kita dalam melakukan perkara-perkara yang baik, agar kita dapat menggilap permata. Kita ni dah permata, cuma tak digilap, dah berhabuk. Jadi ambil permata tu, kita gilap balik, baiki diri sendiri untuk mendapatkan akhlak yang terpuji. InsyaAllah akhlak baik, dunia dapat, akhirat dapat. Sekian sahaja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.